الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وجهلا جلاكم المسلمين، وذكرني ما نسيت جدو لكم وفريت لكم. رب اشرح لي صدري لتهنا فانك نحفدكم، ويسر لي أمري لملك نحفدكم، واحلل عقدة من لساني ينوض عنك وتسلك بيدكم، يبقى قولي فيفهم التذكير. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الآثار ما روي عن معاذ أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على البأساء والضراء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير تختص آثارهم وترمق أفعالهم. Setengah daripada asar kita dalam pengajian Islam, kita diminta bawa dalil bila kita kata sesuatu perkara. Itu kaedah dalam agama kita. Dalam agama kita, bila kita nak ajar kat orang sekarang ataupun kita nak kata benda sekarang kat orang, dia kita ada dalil, barulah cakap pada kita atau perkataan kita tu ganggu, kuat dan sah. Dalil dalam agama kita tiga. Pertama Quran, keduanya hadis, ketiganya asar. Asar maknanya kata-kata daripada sahabat. Quran ni kata-kata Tuhan. Apa namanya, hadis ni kata-kata Nabi. Asar maknanya kataan-kataan yang dikata oleh sahabat. Dan sahabat ni ialah orang yang kita nak pakai sangat perkataan sahabat ni, kerana dia ni anak murid yang pertama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu tu guru juga, sahabat-sahabat tu panggil anak murid dia lah. Jadi oleh kerana sahabat-sahabat ni sendiri lapisan hamba Allah, ia Tuhan hidup sezaman dengan Nabi, sekali dengan Nabi, maka dengan sendiri itu kata orang itu, perbuatan orang itu mencermin dan menggambarkan perbuatan dan perkataan Nabi sendiri. Boleh yang demikian, kalau kita nak buat dalil Quran itu boleh sekali, hadis boleh, dan kalau buat tunjuk lagi perkataan sahabat-sahabat, orang panggil asar, seperti yang kita nak baca malam ni, merupakan dalil yang kuat je tu atas satu dakwah kita. Betul. Kemudian kita tengah mengaji mengenai fadilah mengajar, tak habis-habis lagi. Ada ayatnya dan ada hadisnya. Dan lepas kita baca hadis yang lalu sekali mengikut kita ni, mengenai dengan pengesyuran Nabi supaya orang ini mengajar. Dan hadis yang lalu sekali kita dengarnya, iaitu Nabi kata, bila seorang manusia ni mati, maka amalan dia putus lagi. Kalau mati pukul 7 juga, maka orang ni habis amalan dia sekat pukul 7. Dia daripada umur dia balik sampai pukul 7, habis itu. Kau molek pun habis, kau uduk pun habis, waktu dia mati. Kecuali dia buat 3 kali. Kalau dia buat 3 kali ni, maka amalan dia tidak putus. Terus sampai kiamat. Oleh kerana amalan ni dua, ada amalan molek dan ada amalan uduk, maka amalan kita apa ni? Dalam hati ni buaya hak molek lah. Amalan hak molek hak tak betul. Amalan hak jahat dia tidak wajar. Maknanya boleh jadi, tidak boleh jadi mak Nabi tak setuju nak, atau boleh jadi faham. Kita boleh faham lah bahawa Nabi kita ni faham bahawa kalau aku wayak hak molek, ya, maka hak uduk dia boleh cari sendiri, dia boleh juga sendiri lah.
Hak molek dia hak aku 3 kali. Pertama setengah jariah. Kedua, kita waktu kita hidup hari itu, kita mengajar ilmu kat orang boleh manfaat dengan ilmu kita. Yang ketiganya, waktu kita hidup hari itu, kita ada anak. Tapi anak kita bukan bahasa anak belang, bukan bahasa anak kekon, anak yang soleh. 3 kali ni, kalau kita mati pun, amalan kita tidak tutup. Artinya, dalam masa kita dalam kubur tu semua yang kita buat kerja juga ilmu kat dunia. Sebagaimana kita buat kerja guna 3 perkara ni, kita diberi pahala hari-hari. Maka walaupun kita mati pun, selain kita tinggal guna 3 perkara atas dayak dunia ni, maka ibarat kita hidup lagi, pahala disampah kita sama-sama. Yang pertama sedekah jariah. Yang sebut dalam sedekah jariah, makna sedekah dia tidak masa habis lalu. Kalau kita jamu kat orang, habis dia tidak habis pahala sedekahnya. Tapi kalau kita buat pasal jenis sedekah, pasal berpanjangnya, kalau kita beli tanah seperti buat tapak sekolah kau, buat tapak masjid kau, buat tapak dapur kau, atau kita beli luar tanah kita sedekah berupa untuk demo buat jalan kau panggil. Atau yang tak boleh jalan apa ni, tanah kau ciski nak sebab bawa jalan nak lalu. Maka kita beri lebar sedekah panjang tanah kita niat pahala, maka pahala lah. Pada kita turun berustak daripada cara kita beri tanah kita tu untuk jadi jalan, terus sampai kiamat. Maknanya, bagai tu. Turut demikian. Kalau anak masih lagi, anak kita tidak dijual-jual ada sebagainya. Itu. So, ataupun kita tinggal ilmu. Masa kita hidup hari itu, kita ada mengajar ilmu kau. Ilmu yang tafa'udhi, ilmu yang orang boleh guna ilmu kita. Sama ada ilmu untuk semayabah, sama ada ilmu untuk negaan, sama ada ilmu untuk buat umum, sama ada ilmu untuk cari rezeki. Apa saja ilmu yang manusia boleh kita manfaat dengan ilmu kita, maka selama mana orang yang pakai ilmu kita, selama tu lah kita dapat pahala. Walaupun kita mati jadi abu angin pun, dia hafal benda tu hari-hari kita. Ketiganya kita ada anak soleh. Kita ada anak soleh. Dan anak ni tak boleh jadi baik, tak boleh jadi tak baik, kecuali dengan didikan kita. Buah mana budak cudi, sama mana pun kalau kita tidak didik, dia tidak jadi cudi. Buah mana bela sekalipun, kalau ibu bapa ni pandai didik, pandai latih, maka dia akan jadi anak yang berguna. Jadi sepanjang-panjang budak ni anak kita duduk sekali kita jaga dia kerana dia kita laku dia begini, apa dia besar dengan letak molek dalam molek. Ingat kita dalam pas maya band pada bapak dia begini, kalau ketinggalan anak-anak gini, walaupun kita mati 10 tahun 15 tahun pun lagi ada anak saling pelanggan cucu saling cuci, maka selama itu tak ada dapat pada kita. Pusing untuk mana pun, apa nama ni, kita ada ilmu pun, bila kita ada ilmu, diberi perasa oleh agama supaya kita ni mengajar, bergalakkan. Mengajar tu lah apabila mengajar. Ataupun kalau kita ada anak pun, maka anak yang soleh tidak boleh jadi. Seorang anak tidak boleh jadi soleh kalau selagi kita tidak mengajar. Dan mengajar tidak mesti kita. Dia kata kenapa mengajar tidak mesti kita. Kita duduk, ni anak kita di rumah, takkanlah anak kita nak ajar anak. Kita ada kecil lagi anak kita ada. Kita tulis, kita ngaku depan dia. Itu kata kita tidak menyapung depan dia. Kita dengan bini kita tidak beri balas depan dia. Apa lagi? Kita dengan orang kita kira cara molek. Anak kita duduk perhati, kita laku kecil lagi dia. Pok aku tak ada nyapung, pok aku tak ada tinggal maya, pok aku tak ada balik-balik curi, pok aku tak ada takut tetap dengan orang. Anak duduk perhati, pok dan muk dia duduk kecil kerana lah tidak ada balas dia begini. Maka ini lah panggil mengajar. Mengajar untuk budak lagi tu cara mengajar. Kata dia besar pula, main halal, main budak pula. Dia lain pula. Jadi, hadis yang kita baca dalam busuk itu benar-benar memberi perasaan pada kita, bergalakkan kita supaya kita ni lancar. Habislah hujung ayat dan habislah juga hujung hadis. Malaminya pula dia bawa asar sebagaimana nama sebut tadi, kata sahabat. Dalam banyak-banyak sahabat tu ada atau tidak sahabat, ia beri perasaan kepada kita supaya kita ni lancar. Dia kata ada dalam banyak-banyak orang itu ada salah orang nama Mu'az bin Jabal. Mu'az ni salah sahabat Nabi. Dan dia ni dilantik, kalau kita kata ni tak Nabi lantik dia sebagai gapo kita nak kata. Kalau bila Kelantan ni ada 11 atau 12 jajahan. Jajahan Kota Baru, jajahan Prostitusi, jajahan Kuala Peraya, jajahan Macam, jajahan gapo semua, bacuk gapo dah jadi. Tiap-tiap sejajahan ni
apa ni, dilantik seorang ketua jajahan. Kita panggil DO. Bagi dia. Itu kalau jajahan, itu panggil DO. Tapi kalau Malaysia ni misalnya, Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni kerajaan Malaysia kini pegawai dia seorang Disan. Kalau zaman orang putih itu dia panggil gubernur. Muaz bin Jabal ni, Nabi kita lantik jadi gubernur. Muaz aku lantik ni, dia jaga negeri Yaman. Yaman ni semua negeri lain daripada negeri Saudi, daripada negeri Mekah ni. Nabi kita lantik Muaz di sana. Jom ngajar orang semaya band tu dia lah. Jom besar masalah perbalahan rakyat sebuah negeri Yaman pun dia lah. Jom besar masalah pun apa yang hasil negeri pun dia lah. Masalah kalau balap cekoh laki bini kapuk nak tanya buku hakim gitu dia lah. Yang hari itu atas gubernur berlaku. Start daripada jadi tu imam dalam masjid. Siapa tu jadi pemimpin negeri itu atas orang itu berlaku. Bagi negeri Yaman yang jaga urusan negara di negeri Yaman ni yang berapa seribu merdekanya, satu orang sahabat namanya Muaz. Muaz ni dalam banyak-banyak ajarnya dia yang supaya orang ni mengaji. Dan pada mengaji dia mengajar, dia kata gini, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasya. Dan ketua-ketua semua kena mengaji. Ketua-ketua semua kena mengaji. Kenapa? Mengaji ni bila kita mengaji kerana Allah Ta'ala, itu tanda kita ni betul. Ni seorang gubernur beri nasihat pada rakyat. Ketua-ketua semua diminta belajar. Jangan semata-mata kita bila mengucap kalimah syahadat, maka kita berasa cukup. Jangan. Kerana satu orang ni tak boleh kita nak jamin, nak boleh garanti dia ni guru tak guru Tuhan. Walaupun setelah dia ni ada ilmu. Sama dia sebut mula. Satu orang dia tidak akan gerung kelima. Dia tidak akan gerung pada ular semut-semut. Dia tidak akan gerung kepada bahaya uji ke apa. Kecuali dia tak tahu dulu. Ular semut dia nak apa. Lima-lima ni nak apa. Boyo-boyo ni makhluk ke apa. Lagi dia tak reti kepala ekor boyo ni ke apa. Ular semut ke apa. Ada tak nak reti. Budak cik umur 2 tahun. Boleh jadi dia rasa comel lah sudut belakang. Lapuk comel. Apa ni. Cahaya dia kelak kena panas. Maka boleh jadi rasa nak pegang. Kenapa dia tidak reti ular semut ni ke apa. Bila dia reti semut ni ke apa. Kenapa bahaya bila patut orang maka orang akan jadi mati tu. Dengan keadaan besar gitu gini. Dan dia pun tengok misalnya kedudukannya. Akibat tu barulah dia rasa dulu. Itu kita minta. Orang nak takut apa Tuhan ni buat Tuhan tak apa. Tengok. Tuhan ni nak tengok. Tak boleh nak jamu. Tak boleh nak cium. Tak boleh nak dengar buah dia. Tak boleh apa. Tak boleh. Nak takut. Atas buku banyak aspek mana. Jiwa mana. Nak takut dia. Tak boleh. Oleh yang demikian sebelum daripada kita nak suruh orang takut Tuhan. Kita mengaji. Mengaji. Tuhan ni bukan. Maka kerana apabila kita terima tak, maka dia setia orang dia. Bila kita sedar bahawa Tuhan ni dia kita kena takut dia di sini hijau. Kita kapung kalau ada bijak-bijak salah kapung kita pakai hormat laku dulu dia. Bila bunyi khabar kata dia tu sebutkan, kita pakai hormat laku kenapa? Dia tu terkenal hijau. Ataupun orang yang takut pada satu lelaki dia kaya. Jadi dia orang kapung tu, orang seperti kapung ni belum belakang dia kenapa? Dia pada banyak. Dia betul banyak di sana tu. Maka orang pakai dia takut belakang. Nah, jadi kalau orang kita ni takut gerung pada sama-sama kita ki bijak, ki fikir banyak, ki pakak tinggi, ki mana, ki cudi ni, ki kotubuan ni, maka bapa kita takut Tuhan, maka Tuhan lebih lipat kaya. Nampak mak kapur kalau dia jauh Tuhan, kaya Tuhan jauh pada itu. Pada Tuhan jauh, pada pak mak tu 3,000 dah. Orang pakak gerung dia tak bilion. Betul pak mak tu bukit-bukit ya, betul Tuhan ni sedunia maknanya. Maka kalau kita gerung takut kalau Pak Mak betul dia banyak suki dia. Maka Tuhan mempunyai betul lebih lipat pada betul lebih lipat pada begitu lebih lipat pada gapo. Maka kenapa kita tidak gerung? Kenapa tidak? Segala-gala pucuk yang menyebabkan orang ini gerung sama-sama orang, maka benda itu ada belakang Tuhan lebih lipat. Nah kita guna ayat setara tu je. Orang itu belakang. Nah kita tu kalau tanya, mana tahu Tuhan tanya pada Pak Mak? Mana tahu Tuhan dengar pada Pak Cik? Coba ni. Ada tak katakan dekat cari cuba royak. Siapa dia? Kok yang menjaga lagi tu? Kalau bukit buka tu, sebutir bukit dia apa mak kata? Jadi dia ni, baik, kita kata sebutir dunia orang kata. Kalau sebutir bukit tu ada orang, tentu sebutir dunia ni ada orang juga. Sebutir dunia, sebutir langit, sebutir bumi, siapa dia tu?
Tak ada orang yang muka dunia ni berani kata kawan. Dunia ni kawan, langit kawan. Tak ada orang kalau ada gondok. Orang yang kata halal, orang kata suka. Jadi kalau sebutir kapur sebuah negeri tu ada tu yang punya, tak masuklah kepala kita bahawa seluruh dunia tak ada tuan punya. Tuan punya nak kata apa? Nak kata, kalau nak kata siapa? Nak kata naik bayar. Naik bayar, tak apa lah dia berkata. Naik bayar tapi kalau nak tanya dia itu naik bayar nak gimana semua? Sudah. Lagi dia ni. Dia duduk di kapur mana? Dia tu betul. Ada dia sendiri orang dia akan mengakui bahawa kalau setara itu memanglah kita kena hormat Tuhan dan kita kena duduk. Itu makna fa'inna ta'allumahu lillahi khasyah. Maka seseorang manusia bila belajar ilmu kerana Allah Ta'ala akan menimbulkan rasa gurih dalam hati. Orang dia gurih tu habis. Sebab kita gurih polis, gurih kukuk, gurih kutuk gurih, gurih apa. Dia gurih orang terus sekarang tak ada. Dapat orang tu kata tu. Gurih dan. Ada dia. So, jadi artinya, waktu tu sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dalam ayat itu, sesungguhnya hak uti diri Tuhan ni orang alim. Orang alim makna rezeki Tuhan ni kata. Itu dia. Tapi kalau kita rezeki kedua nyata, tak ada. Sebab tu orang zaman hari itu dia tidak nampak. Zaman Nabi dia tidak nampak. Tuhan ni sifat 20 wujud dan bakal lepas tu ta'ala pada wajan yang dirada sama masakannya. Abang apa kecil-kecil itu dia ingat lagi pasal dia. Tapi dia tidak apa orang tidak tahu. Tuhan dah so kedua. So dalilnya apa ni wajannya. Ada tak ada. Dalilnya wujud. Lawan wujud ke pun ada. Lawan bakal ke pun dia ingat awak pun. Tapi dia tidak kita apa gitu dia kata. Dia tak yakin. Contohnya daripada Pak Iti, dia iti. Pada kita itu dia guna. Kita boleh jadi itu. Dunia kedua, kita suruh dia apa. Kalau dulunya, seperti yang kata sahabat itu. Nabi tak pernah ajak orang muka apa. Sifat nasi yang banyak. 12 ke 13 ke 20 ke. Tapi dia wayak. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum misalnya. Sifat-sifat yang ada banyak. Kursi dia betul-betul terjadi. Dia betul-betul terjadi. Dia betul-betul sama. Semua sekali. Sebab kita kata gini lah. Kalau kita kata, kita dulu tak semayang. Dalam semaya kita kena baca mula-mula tak buka mulut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak lagi kataan lain boleh kita kata selain daripada Alhamdulillah. Jadi dia. Tapi apa ya Alhamdulillah. Puji baca. Mari itu Arab tu Alhamdulillah. Mari itu Melayu tu Alhamdulillah. Mari orang putih tu Alhamdulillah. Mari manusia mana kalau semaya kena buka mulut dengan Alhamdulillah. Jawab dia ni Allah Ta'ala sengaja ajar lagi ni supaya manusia ni bahawa ia geni kau orang ni kerana apa? Geni kau ia mulut orang ni kerana mulut rasa orang ni ada buat tu ada orang ni buat gini. Maka tu nak ajarnya ni tak kena. Dia kata orang tu jauh, dia kata kau ni kata kamu lupa kat aku. Kadang-kadang kita katalah adik kakak tengok jam. Oh boleh dia sambil bisa bohong. Berapa itu bapa yang lagi lepas tu tanya betul masuk air buatnya aku berbahas tahu mana tu tak mampu selain air tahu mana tak mampu kita memilih sia-sia waktu kita memilih sia-sia macam tu bola 100% kita kata kandung dia boleh haji dia jas dia tak tahu kalau kau dia jas diri tak tahu aku dah jadi mahabili tiga apa dah. Kita tengok sikit tanya Allah Allah mata berapa tak ribu Allah mata berapa intan tengok situ mata tengok kuning macam kita duduk begini sikit-sikit pagi tu mata tengok apa Allah mata situ dia comel semua ya mata kita sendiri tak kepala kau aku comel dia mana mata kita sendiri tak ada ikhtiar langsung tak ada dapur pun dia untuk memalak ini tak ada ya betul nak malak dia lagi dia jadi ketika tu kena kau ada tak hati diri dia kena kau kita dipuji mati Allah mata dan kita tidak puji mati ya sedangkan mata sendiri tak kepala kau tidak ya aku bisa melihat dia kalau boleh tutup dia boleh wayak dia kata kalau tanya dia apa lah mata boleh kami aku menasabah kalau kepala kita bagai ni comel negeri tanya mata sendiri pun kalau mata boleh kecil dia kata aku pun tahu tulis aku ni macam tu kita sendiri bila dia jawab dia tak fikirlah kepala takkanlah ni
comel macam tu, mata agak kecil lagi, jangan lagi tu comel tu. Tentu ada jom comel, jom macam apa ada. Ini lah Tuhan orang. Tuhan, ketika kita duduk ni, sikit-sikit, tengok dia comel, tengok mata comel, tengok reti lah comel. Tuhan ni bertanya lah ilah manusia ni, tengok semua dia. Aku bulat-bulat ni comel kan mata, sikit ampuk tak elok aku. Allah Tuhan, panahnya ni comel mata. Dia duduk ni, sikit-sikit, kau buat depan ayat tu. Sikit-sikit. Akhir sekali, ayah boleh kobok. Kobok, pandai tak ayah, kobok dia boleh. Ya, ayah kobok, akhir boleh. Ini tu juga ini. Mata baik, jam baik, orang tu macam ni, hiling. Dia akhir sekali kita pertawangannya dia, boleh video kita ni, akhir jadi hamba dia. Jadi hamba mata, jadi hamba reti, jadi hamba barang-barang comel. Akhir sekali kita berkata, akhir sekali kita bisa. Jadi, boleh. Hanya dulu, Alhamdulillah. Puji bagi Allah, walaupun dia tengok mata comel, tapi bukan nanti mata dia tak ada ikhtiar ke abuk, tak ada bias ke abuk untuk mencomelkan dia sendiri. Apa yang bila-bila dia puji dia sampai lupa kepada aku, dia cek belek jauh daripada mata ni besar debu itu, sampai ke dia ni besar keliking sampai aku cek belek apa yang mesti lupa aku sampai ke dalam dong ni. Itu dia baik tengok barang comel, baik tengok barang wujud, baik tengok barang besar-besar wujud, baik tengok barang halus pada debu sekali itu, kita jangan sekali-kali sakut-sekat tu. Tengok barang ni, maka barang ni oleh sahabat ni mazhar, fenomena kata budak zaman ni. Satu tayangan luar. Sebab budak kecil, bila dia tengok wayang kulit, dia begini sia-sia Allah, boleh kecil dan macam ni. Boleh kecil, boleh palu, gunggungan, boleh kapal, cekor sorok, cekor sorok, cekor sorok, ada ting-ting-ting. Budak kecil, kalau dia tidak tahu belakang apa namanya, belakang tak ada nak siap. Dia tidak tahu. Orang tua, dia tak apa. Apa dia mesti nak akut dalam ni beca. Dia kata, orang tua dia kata akut dalam ni beca. Dia tidak kata orang yang kulit ni beca. Tapi budak kecil tak ada yang kulit sok. Dia kata orang yang kulit ni beca. Jadi kita ni, nak duduk tarah budak kau dengan Tuhan ni, kau tarah orang tua kecil tu. Situ ada Alhamdulillah. Jangan dia kata Alhamdulillah, Alhamdulillah comel, Alhamdulillah orang comel, Alhamdulillah berapa jangan. Alhamdulillah. Uji bagi Allah yang mencomelkan mata, yang comelkan muka orang, yang membesarkan bukit, yang mengecilkan debu yang jauh. Mengenal bunyi ini mustahil orang yang boleh reti kalau tidak ada ta'allumah, kalau tidak ada belajar. Jadi Muaz Syekh Parliament, Syekh Parliament yang duduk ni tidak mengucap roh yang masih ada yang habis besar lagi dia kita ni tidak mengaji siapa kau buka kita kenal Allah Ta'ala hanya dan tanda yang dikenal Tuhan khasyatin, rasa gerim pada Tuhan yang ada. Lagi orang yang tidak rasa gerim Tuhan, walaupun kita tamu mari muka bau panas-panas bau muka saling bau, lagi dia tak gerim Tuhan jangan hari awal ini mesti atau kenal Allah Subhanahu wa talabahu ibadatu, dan cari ilmu sendiri ibadah. Kita diminta beribadah. Jadi begini, agama kita ajar kita supaya buat ibadah. Kita kata ni kalau sebut kata buat ibadah je, kenapa supaya ngerti. Jadi dengan ibadah ni yang ngerti fikir apa sekali. Tak fikir bahawa dalam banyak-banyak ibadah ni mengaji itu ibadah tu. Ambo duk mengajar lah, ni orang panggil tak duk mengajar. Hakikatnya kalau orang kata ambo duk semua buat ibadah, ya. Ada takut duk cakap ambo, kita tak bawa kanan, tak bawa duk nyana hati, tapi keliru duk dengar hati tu duk dengar. Orang ibadah juga. Mana kalau orang kata duk apa dia? Ada nyana, iya juga. Duk buat ibadah, iya juga. Ibadah, ibadah apa? Ibadah belajar. Jadi belajar sendiri itu ibadah daripada seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadat yang itu kita menghambakan diri kita kepada Allah. Sanggup tinggal rumah, sanggup tinggal lembu kita bawa mutah belah mana berapa nak diambil kau berapa, sanggup tinggal padi padan berapa, tinggal rumah tangga padi belah mari duduk sini. Tujuan apa? Tujuan buat ibadah. Ibadat berapa tu cengok, ibadat tidak mesti sembahyang, tidak mesti mengaji. Ibadat ngaji pun ibadat itu. Itu dia. Tapi ngaji itulah, ngaji hak bahasa jenis ilmu, ya kalau banyak ilmu, kau kita dikenal Allah Ta'ala. Kalau kau mengaji, kau kita mengaji, kau yang dengan Tuhan, Allah tak panggil ibadat, Allah panggil gapa, tak tahu dah buku, nama gapa pun. Banyak ilmu yang menyebab kita dirapat dengan Allah Ta'ala, maka mengaji ilmu lagu ni namanya ibadat. Wa mudarasatahu tasbih.
Mudarasah maknanya buat kaji. Ambo mengajar dek kakak soal, dia ni baca, yang ni soal, dia ni kata lagu ni, dia tu kata lagu tu, akhir sekali ambil kesimpulan. Ini, itu lagu tu lah panggil mudarasah. Dan mudarasah juga tasbih. Walaupun tasbih nanti tidak bisa subhanallah. Tidak bisa tasbih. Tasbih ni asas tasbih maknanya membersihkan kita. Membersihkan Tuhan daripada sebagai kekurangan. Pengakuan yang keluar daripada lidah kita dengan subhanallah dengan berapa, asal pengakuan itu menampakkan kita ni bahawa kita nak cuci Tuhan daripada sebagian kekurangannya, namanya tasbih lah. Dan dalam banyak-banyak tasbih ni ialah kita baca satu ayat atau baca satu hadis, kita pakat teka dia punya makna, pakat tafsir dia punya makna, pakat wayah apa tujuan. Orang ni kata tujuan yang begini, bangun satu orang lagi kata tujuan dia tidak begitu. Kalau kita ada dengar pada ayat ni, maka nampaklah tujuan ayat ni tidak begitu. Itu yang panggil mudarasah. Supaya tu pun tasbih juga. Kerana kita ni pagi tu rumah sejak tu rumah dia duduk baca ayat Quran. Kalau kita kira boleh fikir ayat ni. Satu orang yang mengajar sekolah lemi lah, adik kakak tinggal rumah tangga sejak, amo tinggal rumah hamba ngatuk pokok duduk mengajar. Kalau kira boleh tu. Boleh pintu tak boleh pintu. Boleh makan, tak apa, boleh dagang kering sekot-sekot. Tapi kita juga dengan apa? Kalau kita yakin bagian ni bagian comel. Dalil bagian comel kerana bagian ni mari Tuhan. Bila bagian ni mari Tuhan, kita kena kaji. Tujuan apa Allah Ta'ala buat turun ayat ni, buat turun kata, buat turun kalam ni. Jadi, ia kita cara juga tu kerana kita yakin 100% bahawa benar waktu yang kata ni cuci bersih daripada sebagai kekurangan. Cuci bersih daripada sebagai kesalahan. Kalau kita berasa, ya no, kita rasa ayat ni betul dah Pak Tuhan, tapi Tuhan ni dia sekarang mana tak? Ia muka kita bila-bila ingat duk cawap dia, duk rasa dia. Kalau kita dengan Tuhan duk power lagi duk kekeh. Tuhan ni duk patut dia. Kalau dia kita, maka tak ada orang yang sanggup Nabi masuk 3 jam, seminggu 3 jam sehari untuk nak baca hal ini. Bila kita tahu cakap pen dia tu lebih kurang, cakap pen kita sama betul sama salah. Jadi dia ni. Tapi bila kita yakin satu-satu bahawa kalam Allah ni betul, tak ada salah sikit abu, kita tulis kita buat seorang elu habis masa sekian 2 jam untuk mentafsir cakapkan dia untuk memahami perkara ini. Itu tanda bahawa kita ni membersihkan Allah Ta'ala cakapkan dia, sah dia, berapa dia daripada sebagai kesalahan dan kekurangan. Wal bahta anhu jihad. Kata dia bahas, cari, itu buku jihad. Leda ni tak payah kita cari tu, kerana barang orang tulis kakak tu. Tapi ada kakak waktu zaman Nabi yang itu, khususnya lepas Nabi kita meninggal dunia. Ketika tu Quran pun tidak kumpul oleh lagi. Hadis tak ada sabun kumpul. Kalau zaman Nabi hidup hari itu, kok ia bertulis atas tulisan, ia berupa tulisan hanya Quran. Hadis Nabi, berapa orang Nabi kata, Nabi sendiri lah yang tulis. Dan tidak aman ayat. Ayat waktu Nabi ni, waktu ayat turun dari langit itu, bila ayat dibuat turun dari langit, dibuat bawa ayat dari langit, Nabi kita panggil orang-orang tertentu. Tujuan 2 kali. Yang pertama, Nabi nak baca Quran waktu turun panas-panas dari langit, supaya orang hafal. Orang ni ada orang-orang tertentu yang bila dengar je hak Nabi kata, dia ingat dah. Kita tak ada arus lah. Kita pertama kita tak ada minat. Yang keduanya kita ni tidak biasa menapa. Bila otak kita tidak biasa menapa, maka kalau nak menapa sekali, payah sekali lah. Tapi Arab ni bahasa pesingnya sebab dia orang pada pasti, dia mudah ingat. Banyak misalnya dari segi psikologi pandai lah. Walau bagaimanapun bila tu ayat dari langit, Nabi panggil 10-15 orang, Nabi baca. Bila baca, 2 kali lagi. Ada orang hafal tu, dan ada orang begini. Tulis ayat. Tulis tu bukan kertas ada. Atas kayu, atas daun tamak sepuluh daunnya kita daun tak itu. Dan ada atas tulis-tulis. Tulis-tulis dipah kami beri orang sebut pada itu sengaja diambil orang balik untuk jadikan tulis ayat. Kertas tak ada. Kertas itu dia jadi. Baik. Ada pun hadis diri Nabi tidak boleh tulis, tidak boleh oleh tulis. Dia benar takut singgung di antara hadis aku dengan Quran Tuhan. Ini dia itu. Quran
Quran dapat dari langit, itu jual berapa, tak ada siapa dia apa ni boleh mentafsir ayat Nabi SAW. Nabi tu wa anzalna ilaika dzikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tugas Nabi Muhammad ni mentafsir Quran ini. Memang hadis diri ni kok Nabi kata tidak ditulis. Maka cobalah kita anggap sendiri, kalau kita lah jadi sahabat kok jati di zaman Nabi, kira Nabi tak ada. Tidak kau buat sesuatu kita tidak. Aku ni sahabat. Itu yang tanggungjawab ikut agama Tuhan. Ini agama Tuhan lah. Mana nak besar masalah ni bila tidak ada tulisan. Itu dia. Jadi dengan demikian kata Tuhan dekat ni wal bahsa anhu biha. Cari agama ni kau muka ke jihad gitu. Sama ada cari tinggal rumah pergi cari dulu, ataupun tinggal rumah cari hadis-hadis tertentu, ataupun tinggal rumah cari dulu tertentu. Semua sekali cari agama ni pun jihad juga. Sebab di mana jihad ni orang panggil pahala besar banyak. Pahala besar tak besar ni. Nabi kata apa nama ni, ada 2 butir mata atas muka dunia ni yang bahasa tak kena hati ni aku akhirat ni. 2 jenis mata manusia yang akhirat kena, Nabi tidak, apa Tuhan tidak bakar. Yang pertamanya mata orang yang bangun tengah malam buta tiba-tiba keluar air mata, kita boleh, kita takut pada Allah Ta'ala. So yang keduanya mata orang yang duduk kursi, duduk jaga sempadan negeri, dia nak takut musuh langgar di TV. Mata orang duduk celik pah malam-malam dia nak takut musuh mari langgar negeri. Langgar negeri Islam lah, bukan negeri kita jadi boneka jadi sekular apa dah, negeri Islam. Maka 2 jenis putih mata ni dia tidak bakar. Ia tidak aku dia. Yang pertama mata orang yang celuar air mata ingat biasa dia. Dia nak baiknya Tuhan aku. Tak habis-habis Tuhan ni baiknya aku. Bila-bila dia baiknya aku, tapi aku nak belong. Tak habis-habisnya dia. Kita ingat kebaikan kita, dia ingat budi baik Tuhan, lalu dia tu jai macam kita berat. Sama ada pun hari ini malam kata semua sekali. Mata ni kalau kita haji amal lagu ni, Nabi garanti bahawa Tuhan tidak akan bakar mata. Ada kini dia tak bakar mata kan, tubuh-tubuh tak bakar. Lama dia ambil Tuhan. Ayat kedua mata seperti ini. Itu dia mata. Kalau dia kaki pula, 2 jenis batang kaki yang tidak bakar tu. Yang pertama kaki yang berdebu kerana turun rumah di cari ilmu. Turun rumah tinggal rumah tangga, walaupun wujud kriuk ke rumah, walaupun ada meris, bisa makan ayam, kebir meris, masuk agak orang kemalan. Tapi ingat dia juga. Maknanya kalau kita kata jalan tak ada minyak agak berdebu lah kaki kita ni. Kaki yang berdebu, yang cemak sama ada ki debu ke, ki sembuk ke, ki jauh saya tak batu ke jalan. Ki kita turun rumah lagi ngaji. Maka kaki lagu ni Nabi kata Tuhan tidak bakar lagi. Kan orang tidak akan tinggal rumah tidak dicocok diri kalau baik ilmu ni kalau tidak guna. Kalau ilmu tidak guna, dah kita nak ni kan? Baik dia tu. Tak pergi kan? Dalam itu yang ada TV, ada berapa. Baik rumah jauh lah. Pada dia ngaji, tiba-tiba kita dia buat tinggal rumah tangga. Walaupun hari terkuasa, terbudak. Kita tak ada. Walaupun boleh TV molek. Tapi kita pergi juga. Kenapa? Kerana kita yakin ilmu, tak ngaji, tak orang nak ajar. Banyak tu. Maka kalau kaki kita jauh sepak tu berapa, yakinlah kaki itu tidak akan makan. Kalau dia pandai guna kaki ni untuk keperluan Allah Subhanahu Wa Taala. So lagi kaki yang bukan berjihad. Dan jihad sendiri itu tu yang kita dikatakan sama ada jihad di medan dia, sama ada jihad di lapangan dakwah, sama ada jihad di lapangan ilmu pengetahuan, jihad lah belakang. Wa ta'lim man la ya'lamu sadaqatu. Dan mengajar ilmu kepada orang yang tidak reti sedekah. Sedekah ni dia kata tahu belakang Allah besar benar kan juga gitu kan. Besar tak besar pahala ni masa orang yang dekat nak mati dia ni tak memiliki nafkah kata. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Ni ayat ni Nabi baca semua. Apa ni sama-sama di mana ni? Kita panggil ayat lazim ni. Bila semaya esok, terpanggil jemaah, di mana sahaja tempat makmum ni amal dan baca dia, biasanya dibaca ayat ni. Ayat surah ayat pertama surah Al-Jumu'ah. Ayat kedua surah Al-Munafiqun. Dalam ayat ni tu ayat
apa nama ni? Sila pada ya alladzina amanu apa nama? لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إيه ما يصير aku letak ni dalam fikir aku ni. Anfiqu mimma razaqnakum. Naklah kamu derma daripada rezeki hak aku itu. Tengok cara tu rezeki. Dia tak kata bila mau waktu dulu tu. Kita kata gitu. Bila nak takut kata, dia bicara aku ikut aku. Bukan apa. Dia rezeki tu. Dia kata, mimma razaqnakum. Kita kata, min rizqikum. Atau min amwalikum. Anfiqu min amwalikum. Naklah kamu belanja harta kamu. Kita kata gitu. Kita anfiqu mimma razaqnakum. Naklah kamu derma daripada rezeki hak aku itu. Mana kalau aku sungguh memberi derma tu bukan aku minta fikir muda, aku minta fikir aku. Fikir aku ni. Fikir muda fikir aku. Anu bukan aku. Kalau tahu tak aku. Padi ni padi aku. Itu gaji tu fikir aku. Itu haji. Lepas tu kalau aku minta mu, jangan fikir aku ni pandang-pandang besar juga. Fikir aku. Baik. So, apa ni sebelum daripada mari mati. Belum daripada mulut kau mati dilacak akan tidak bagaimana? Saya kula bila damu mati aku nak royak. Aku nak royak benda hak muntah lagi pas lelur. Kalau bila dekat nak mati, orang ni mati mati. Bila dekat nak mati mati. Dan dia mati dia tak boleh royak. Sekali aku nak royak benda hak mu terasa dalam hati, tak nak mati. Tak ada orang yang boleh royak daripada aku saya. Kalau orang hak sebanyak mana satu tu berasa mati lagi. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. Dekat orang nak mati benar, ya benar orang ni tak percaya Tuhan. Itu nak lewat sikit. Oklah mati. Kalau aku nak mati terhidup, ya oklah ini. Oklah ini. Buat apa? Dalam banyak benda orang nak buat ni, orang nak mati mesti bersekan. Kita nak mati. Kalau kita nak makan nasi, nak minum air, nak tengok wali. Kalau banyak cara benda yang datang kita tidak sebut semua. Kita sebut semua. Kita pilih nasi ke apa nak wayak. Ni kalau nak tutup, tak boleh je. Jadi dia ni, tutup sekelas. Ketika tu bagi kita, bobo boleh tutup, dan kita yakin kita nak mati dah. Kita pilih habis, kalau benda tidak mustahak. Kalau kira wali tidak mustahak, kita sebut. Karena aku tak ada masalah aku sebut. Kalau kira nak minum air, tidak mustahak dah. Kita sebut. Kita sebut benda yang habis betul. Ia benar ni kita sebut bukan lain pun hati aku. Aku sebut tu. Ambil je juga. Allah nak mati ni, satu raya. Banyak benda depan ni. Tapi dalam banyak-banyak benda yang dia sebut ni, dia tepian di bagian lain. So, kalau dia tiap ni. Dia pergi sedekah. Manusia tika tu biasa. Bahawa dalam banyak-banyak dosa yang depan aku jari jejar ni, dia tengok pahala apa ni dosa kedekutan. Dosa yang paling belas kan. Maka tulis menurut dia, fa'as-saddaqa wa akum minas-sadiqin. Itu nanti nak jawablah umurku mentah. 2 minit apa? Tujuan apa? Dia tidak sebut harta yang apa. Dia tidak sebut harta semua. Nak sedekah. Kamu nak sedekah. Satu dia itu. Jadi sedekah ni paling besar. Kemudian dua kita nilai. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatu. Kita mengajar kepada orang yang tidak erti sedekah. Jadi hari itu seorang itu guru, seorang itu alim. Dan tuan-tuan semua ni alim cara tuan-tuan. Walaupun tidak alim seperti orang lain, tapi maling dapat mengaji ni kita ni alim tu. Bila kita reti satu ilmu, kewajipan kita mengajar. Sama ada kewajipan berbentuk agama atau kewajipan untuk kita balik. Kalau kita mengajar Tuhan, maka arti kita menjadi hamba Tuhan sebenar. Kalau kita mengajar dengan tujuan nak suruh boleh pahala kita, maka tunda juga. Artinya aku nak mengajar ni semata-mata untuk nak banyak bekal aku di akhirat. Kalau mengajar ni pun sedekah juga. Sama ada sedekah tu berupa titik ataupun berupa ilmu. Akhirat juga dengan arti kalau kita ni ada titik, itu titik aku ada tak dia aku ni derma tu tolonglah lewat sikit. Jangan ambil lagi oyak kat mungkin mau. Jangan ambil lagi kerana aku ni ada titik tapi ada lagi hak wajib aku ni titik aku tak bilang. Itu kalau kita masalah fikir. Kalau kita ni masalah yang lain,
Itu yang tolonglah sahabat. Aku nak ada ilmu. Dia ada lagi ilmu aku tak boleh kat dia. Aku nak tolong sahabat. Aku nak mengajar mereka. Itu dia itu. Mesti ke mana pun sedekah ni barang mustahak. Hingga tak kau sedekah ni merupakan perkara pertama disebut dia akan dapat dosa. Kita tidak akan. Atau betul ni lah. Maka kita kena mengajar. Dia mesti setuju. Alhamdulillah. Dia mesti setuju tak. Kawan nak beri barang kawan. Dia ambil yang tak setuju ada salah ni. Semuanya kawan tidak tahu dalam lama-lama ni. Siapa dia nak, siapa dia setuju. Dia nak kawan tabung ini kawan. Itu dia itu. Orang ni kalau nak mengaji dia kakak atas muka dunia ni tak ada lah orang yang mustahak mengaji depan Nabi Muhammad tak ada. Lain tak ada. Nabi Muhammad lah orang yang pernah benar mustahak mengaji. Kalau bahasa mengaji dia. Kerana dia tu bukan sekat Allah tak sedengar. Dia kata dia hidup pun. Kita learn tak siapa kau kata dia ngaji. Cuma kata sedengar kita wayak tak mari. Kita selama kata dengar. Itu masalah lain. Tapi Nabi Muhammad tu macam-macam dia buat lah. Apa wuduk lah. Apa sorok ni. Apa semua sekali. Kita tak apa lagi dekat tujuan. Alhamdulillah. Jadi sementara kita ni dan kita ni sihat lagi. Apa lagi. Peluang untuk mengajar ada. Mengajar. Tak boleh nak kita ni boleh. Tak boleh dan duduk dan jalan dan lagi kedap belakang apa wayak. Layan kawan yang diri yang ada tuan balas. Katalah apa-apa. Jadi dulu. Wa bazluhu li ahlihi at-tirbah. Dan kita beri ilmu kepada orang ini. Tirbah. Kerabat kita. Apa ni kerabat kita ni. Ilmu ni pula seperti juga. Bila kita nak ajar kat orang, nanti kita nak beri ilmu kat orang. Jadi dia beri ilmu seperti juga. Kadang-kadang beri pada orang yang ada tu. Ada guna belakangnya. Jadi dia ataupun beri pada orang yang tak asyik ilmu. Tak ada guna juga. Tapi kalau kita beri ilmu, beri pitih pada orang yang benar-benar nak pitih, Allah mujib lagi. Jadi dia kita duduk nak bayar nak 10 miliar. Pitih cantik. Dia pun nak nak beri semua. Anak kata hajat dari bibi. Tapi kalau kita beri orang 10 miliar, dia nak juga kisah nak 10 miliar. Buat apa? Dia mimpi, dia nak nombor. Jadi dia nak lagu tu. Ambil tu juga ilmu begitu juga. Ilmu pada orang yang dia bukan nak kata sangat, tapi dia buat mengajar orang. Nak ajar, tunjuk jari tiga-tiga. Beri lagu tu tidak banyak guna. Jadi bukan ceritanya kita ni tidak tahu siapa dia, nak pernah ke ilmu, siapa dia, bahasa nak mengajar, siapa dia, bahasa mari mengaji, dan pandai tengok orang mana sedap dia atau yang guna. Ada juga gitu kan. Kita tak tahu, dia sebab kita tak tahu, orang yang. Yang tu, kemudian, gitu. Wawal anis bil wahdah. Kata dia ilmu ni saya tiga dosa ni. Jika menunjuk orang, kalau mu ada ilmu maka ibarat mu ada saya. Kita rajah ada kata ada ilmu pula gak. Kalau kita rajah hikap pun ada ilmu tu enggak boleh. Dah malah lah. Cuma dah lagi tu ada macam tolak ngopi-ngopi warna ke apa dia ni. Ini orang ada ilmu. Orang ada ilmu banyak kalau dia boleh buat. Kalau ilmu agama dia lihat dia boleh kecil. Mula budak-budak tak ganggu aku boleh baca, aku boleh mengerti. Kalau ilmu tidak masuk ilmu mati apa dia boleh tahu. Dia buat bubu, buat gapo lagi dia ni. Bila kita ni ada ilmu, walaupun orang mari rumah kita, orang tak mari rumah kita, maka kita ada saing dah. Macam dia dulu. Atau habis tak ada sangat pendek ilmu, boleh tak saing ilmu kita. Wasahibu fil khulwah. Kalau kita ada seorang dia jadi teman kita dan wasahibu fil khulwah begitu juga dan jadi kawan rapat dalam masa kita kesunyian. Wad dalil wa anati. Dan dia ni jadi pemandu jalan untuk beragama. Kalau kita ni bahasa orang tu lebah. Tak bisa nak punya hal-hal kita nak patah sangat. Tapi kita ada ilmu. Kita ni orang takut nak bahasa lebah, tapi ilmu tak ada. Kalau nak gimana? Kalau kita cerita ilmu, kita tu aku cakap asyik lah ni. Tak boleh orang wayak je. Tak pekat ilmu lagi. Apa saja guna orang wayak, boleh bunyi ilmu sikit kan? Bila bunyi wayak sikit, kita pakai salah. Sebab kita kata dia, kalau demo orang beragama, tak ilmu tak ada, kerana orang yang memandu kita pergi kat agama tu, hanya ilmu. Bukan sebab sebagai-bagai. والمصبر على البأساء والضراء. Ilmu juga laju
dia menenang kita bila kita kena susah dan badu. Kita kena susah. Susah tak sihat, kau susah tak ada piti, kau susah gapo. Bila kita ada ilmu tenang, hati kita tenang. Tidak berasa mecuk, tidak berasa nak mongol, tidak bergaduh nak marokok orang, tidak bergaduh nak mecuk apa tu. Kenapa? Kerana kita takut. Bala baik, senang baik, susah baik, azal ni. Aku ikhtiar. Dia nak suruh senang, tak senang juga. Ikhtiar. Dia malah jadi bala juga. Ikhtiar. Dia malah sakit juga. Artinya, azal ni. Dan azal ni lah. Okey, tak apa-apa. Tapi kalau kita ada ilmu, dah betul lah benar. Kita ada ilmu. Kalau ilmu tak mula beradu lawi, mula kata dia orang makan bonus, malu malam aku, jual muka dekat aku, jual daging kapung aku. Itu future daripada kita dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, maka dia akan tolong sabar kita. Dia akan tolong peminat kita, dia tolong dia tolong ribuan kita. Ini fadilah ini. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سبا هداة يقتدى بهم. Allah Ta'ala akan orang-orang tertentu ke peringkat yang tinggi yang menyebabkan jadi pemimpin orang, ketua orang yang orang nak bersebut juga. Kadang-kadang satu orang itu juga tak ada. Tapi orang sebut dia. Maka kita ada pasal orang sebut dia. Kenapa? Ilmu. Jadi artinya, kalau kita ni bahasa angin nak jadi ketua orang. Kalau ada angin kepada angin. Tak ada apa-apa. Kalau ada angin nak jadi ketua orang, tak sedih pasal orang. Kita sendiri apa hati? Tak payah pasal. Tak sedih pasal orang. Mu kena tunggu aku. Mu kena dengar buah aku. Mu kena gerung kat aku. Tak payah pasal. Ni tak demo tu ada ilmu, ada cerdik tak? Demo tak pasal pun orang tu duduk demo. Itu dia. Jadi kalau kita nak jadi ketua orang, tak payah kita paksa orang, tak payah kita tekan orang, tak payah kita tunggu orang. Orang akan tunggu kita sendiri dengan sekolah semua malam butuh orang tu kita. Dalam masa kita tak ada kapur, orang dengar buah kita, kalau kita ni ada ilmu. Tapi kalau kita suruh orang tekan orang, nanti kalau kita ada depan, ya, dia tunggu tinggal kita. Jauh dia upah kita, dia mati kita, dia syukur kita. Nak itu, dia mau kat aku, aku tak tunggu dia. Tak jadi gitu. Tapi bila kita ada ilmu, kecerdik ada pada kita, walaupun kita ada depan dia, walaupun tak ada, orang akan hormat dan angkat pun. Supaya orang kata, kalau kita jumpa kolej, kok ada kristutinnya, kok ada bintang kemarin. Lagi dia, orang pun selalu akad habis. Habis dah tu. Lagi dia, sampai ada kristutinnya, orang pakar, ada kereta dan kata. Tapi kalau kita jumpa dengan ayah kita pun, pistol tak ada, lakat pokok je. Ini dia pun bukan sama. Orang lagu ni bukan sekat orang tabik itu. Orang pegang tangan cium. Orang pegang tangan cium. Atau dia rujuk. Orang ni beza dia. Banyak akak tabik itu kata, jadi punggung, jadi melakukan itu semarang. Itu dia. Tapi orang dia cium tangan tu ayah tu ibang apa. Oh, dia ada depan kapal ni, dia pergi tepat sama saudara. Apa dia? Pistol, tak. Patut, tak. Dia bokok tua, patut dia kecek batu-batu. Tapi orang hormat dia kenapa? Ilmu. Tua lebih macam dia, maka menyebabkan orang sanggup hormat. Dia jauh lagi orang kiri. Sebab dia tak ajak dari kiri. Sekali ilmu. Reza di antara ilmu dengan benda-benda lain. Tuttasu atharuhum wa turmaku af'aluh. Yablughu bihi al-'abdu manazil abrar. Seorang manusia akan sampai pada tingkat orang yang baik-baik, wa darajatul 'ula, dan derajat tinggi. Sallallahu alaihi wasallam.